istilah macam ada tuan, kita hamba pada tuan. Tapi hamba yang kalau kita balik kisah Isra Rasulullah tu, subhanallazi asra bi 'abdihi. Cuba buka tafsir. Subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa barakna. Sampailah habis surah tu dah. Ulama meletakkan hamba yang Allah sebut tu Maha Suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Kenapa tak pakai nama Muhammad? Kenapa tak pakai nama Rasul dia? Kenapa tak pakai nama Nabi dia? Tapi hamba dia. Sebab hamba ni tadi title tertinggi pencapaian seseorang dengan Tuhan. Itu kata hamba. Jadi hamba di sini, hamba yang menunjuk pada maqam. Jadi kita ni tadi kalau kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika. Abdi tu abdika, hamba kau. Ada yang tidak hamba dia, tapi adalah makhluk dia tu Firaun, Namrud, orang yang syirik tu bukan hamba dia. Yang tu makhluk dia. Ada tak Nabi tak mahu umat? Ada kan? Nabi tak mahu umat dia. Ada tak mak tanpa anak? Nampak anakku. Walaupun anak dia. Jadi tak semua Allah mengaku hamba. Jadi siapa-siapa yang dapat pengakuan daripada Allah sebagai hamba, itu title tu, itu ketinggian dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengamalkan tasawuf serta dengan segala rangkaian agama iaitu Islam dan iman, dia akan mendapat makam, antaranya makam kehambaan. Hamba ni tadi macam mana keadaannya? Nasib dia di tangan Tuhan dia, tidak hidup dia di bawah pengaturan Tuhan dia. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Qasas untuk membersihkan rohani dan jiwa kita. Sebab tu Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar lahum wa yakhtar. Dan dialah yang berikhtiar, dialah yang mengatur, maka lahumul khiyarah, apa-apa yang baik untuk dia. Warabuka yakhluqu ma yasha. Wahai Muhammad, Tuhan engkau menjadikan setiap sesuatu. Bukan saja dia menjadikan, malah firman Allah ni, wa yakhtaru makanan khiyarah, dialah yang menentukan sebab baik ketentuan bagi setiap kejadian. Maka di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Isqati Tadbirul Uyub, dia membawa isu tentang keaiban kita berpegang dan nak mengurus hidup ni bersama dengan pengurusan Allah, bersama dengan ikhtiar Allah. Kita berasa apa yang Allah buat ni, kita tak pandang Allah buat, kita terpandang kita buat. Satu. Yang kedua, kita lebih selesa apa yang kita nak daripada apa yang Allah nak. Maka di sini ini tadi kita sedang berikhtiar dan Allah juga sedang berikhtiar, sangka kita macam tu. Maka kita menuntut nafsu dan menolak pilihan dan pengaturan ikhtiar Allah. Maka dengan sikap macam tu dikaranglah sebuah kitab namanya Tanwirul Qulub fi Isqati Tadbirul Uyub untuk mengecam orang yang jiwa dia masih lagi dengan diri dia dan nak mengatur diri dia. Lepaslah bagi kepada Allah dan memandang Allah mengatur diri dia, dan kehendak Allah lebih baik. Jadi kita ni tuan-tuan hal yang kasih Allah, sebagai manusiawi, di mana kita tak lepas daripada kesalahan, tapi cepatlah rujuk. Maksud cepatlah rujuk, cepatlah kembali. Sebab innallaha yuhibbut tawwabin, at-taubatu fil lughah ar-rujuk.
Maknanya tawabi itu orang yang banyak kembali kepada Allah. Nabi kata dalam sebuah hadis, kuluna Adam khata, anak Adam semua buat salah. Sebaik-baik yang buat salah tu wa khairul khata at-tawwabin, yang banyak kembali kepada Allah. Ahli tasawuf melihat kembali ni tadi keluar daripada takbir dia, keluar daripada takbir dia kepada yang diridai Allah, kepada takbir Allah dan yang diridai Allah. Kenapa kita kaitkan kepada takdir Allah dan yang diridai Allah? Sebab kehendak dengan redha berbeza. Sesuatu yang berlaku berdasarkan surah Yasin, ayat yang kita baca selalu, iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya Allah ni fa'al bima yurid, dia buat sesuka kehendak dia tanpa ada halangan dan terpaksa. Sesuka kehendak Allah ni dengan makna sama ada untung, sesama ada untung bagi diri kita atau rugi bagi diri kita, Allah akan buat. Sama ada buruk bagi diri kita atau baik bagi diri kita, Allah akan buat. Tetapi redha berbeza. Dia redha, dia akan buat yang baik untuk kita saja. Umpama Islam, beriman, beramal, dan bertasawuf contoh macam tu dah. Itu yang redha. Kalau agama Islam, makanya tidak redha orang ditolongul Islam Madinah. Jadi redha dengan iradat berbeza, tak sama tu. Kita ahli sunnah wal jamaah kena faham itu. Maka kita kembali kepada kehendak Allah yang diredai, bertaubat rujuk kepada yang dikehendaki Allah dan duduk dalam yang diredai. Berzikirlah selalu dengan tasawuf, berzikir selalu dengan sedang dalam mengenal Allah dalam hal akidah yang sebenar. Baik, maka makam ni tadi antara lain yang kita kembali balik. Segala makam ni juga disebut dalam kitab yang sama. Ada 9 makam. Antaranya makam taubat, antaranya makam yakin, antaranya makam tawakal, makam sabar yang kata sifat mahmudah tu makam-makam tu. Baik. Kalau kita tak kalau kita masih terhijab dengan Allah, kita cuma menyanyi-nyanyi makam, tapi kita bukan orang yang di makam tu. Sebab jalan nak dapat makam, jalan nak dapat suatu kurniaan, al-fadl, suatu kurniaan kerohanian yang orang ini awam, orang ini soleh, orang ini kekasih Allah, orang ini nabi, orang ini rasul, ulul azmi. Orang yang sama, status beza di mana makam tu. Sebab tu yang paling sabar yang mendapat makam ulul azmi bukan semua nabi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beza tak mana tu? Beza tak makam tu. Bukan beza tang rambut, tang tubuh tu. Manusia lah maksudnya. Zahid tak beza manusia juga. Nabi Muhammad manusia, Nabi Nuh manusia, tetapi makam beza tu tadi dalam martabat ulul azmi pula. Khairul anam ada nabi. Ya makam dia berbeza dengan makam Nabi Musa, dengan makam Nabi Isa, dengan makam Nabi Ibrahim, dengan makam Nabi Nuh alaihi wassalam. Berbeza. Jadi makam-makam ni terhenti pada takat mana kita tak terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dimustalahatkan, yang diistilahkan dengan lafaz musyahadah. Maka kita kena cari macam mana nak bermusyahadah. Laluannya janganlah tak berzikir. Berzikir belum musyahadah lagi. Berzikir bukan menunjukkan dia sedang musyahadah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Dia nampak janjian Allah ada pahala yang dia buat tu. Ada yang berzikir subhanallah, 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 nak mengisi masa-masa kosong dia. Dia tidak berenang di dalam lautan musyahadah.
Ada yang adanya semayang kerana dunia, adanya ibadat kerana dunia. Contoh kita buat surah Waqiah kan memurahkan rezeki, maka kita tak tinggal baca surah Waqiah. Ada yang buat baca surah Al-Mulk kerana nak mengelak daripada azab kubur. Kata hadis kan, itu bukan tasawuf, itu amalan hasanat. Yang tasawuf ni istirsal nafsu ma'allah, tu tasawuf. Berapa orang yang boleh buat macam tu? Walaupun tak tahu, tapi ada orang tu. Nah, walaupun kita tak tahu berapa bilangan siapa orang tu, tapi ada hati-hati yang macam tu. Barangkali di kalangan kita. Mana tahu kan? Barangkali di kalangan kita. Cuma pada malam ni kita nak menegaskan di mana maksud tasawuf tu. Yang hari ini orang bila sebut tasawuf tinggi, sedangkan itu satu juzuk daripada agama yang disampaikan oleh Rasul. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kok manapun kalau kau hendaklah kau beribadah seolah-olah kelakuan engkau tidak dihijab dengan Allah, engkau mandang Allah terus. Ataupun engkau tidak lalai dengan Allah sebab engkau dipandang Allah. Engkau tidak buat perkara yang tidak diredai, engkau dalam dipandang Allah. Dia Allah, dia tak ada dengan makhluk. Macam hati dia. Jadi kalau kita dah faham macam tu, maka tasawuf ni bukanlah milik orang tertentu. Kita ni nak kena proses sendiri. Ruh ni kan ada kat kita. Dan ruh disebut dalam Quran, alastu bi rabbikum qalu bala. Allah telah berkomunikasi dengan ruh. Lalu ruh jawab dengan spontan, bala, sememangnya, memang engkau Tuhan kami. Ruh tu sekarang ada di kita ni. Dia bukan jantan, dia bukan betina. Dan ruh ni macam malaikat juga. Dia bukan jantan, dia bukan betina. Dia bukan makan, dia bukan minum. Malaikat pun tak makan, dia tak minum. Ruh ni. Jadi ruh ni kenal dah Tuhan. Malaikat pada ruh tu, kita pada ruh tu. Jadi bila potensi yang ada ni tak dicuci dia, maka dia lena. Ditakuti kita mati sebelum sedang. Ruh tu tak sedang. Ditakuti hak tu. Maka ulama karanglah kitab nasihat kita arang. Dalam kita arang dicubit keluar, disusun pula dan diperjelaskan pula supaya kita dapat baca dan dapat memahami tujuan hidup ni dalam beragama tidak cukup dengan sembahyang, puasa, zakat, haji. Sekadar berlafaz syahadah tak cukup. Kita kata aku beriman kepada Allah, beruku iman, kita kena ada ihsan. Yang kita terjemah sebagai tasawuf. Baik. Selepas itu dan ahwal bagi segala kaum yang arifin. Syarat tu bagi segala kaum yang arif. Dan ahwal. Ahwalnya apa? Ahwal ni tadi sesuatu yang mulhaman, yang diilhamkan. Sama ada mulham ilahiyah, diilhamkan dari Tuhan, ataupun yang diilhamkan daripada malaikat. Suatu hari Sayyidina Osman duduk berbicara dengan para sahabat. Ini diriwayatkan yang sahih. Ketika sedang berbicara, datanglah Anas bin Malik. Bila sampai Anas bin Malik, lalu Sayyidina Osman tu tegur dia kata, fi ainika asar minas zina. Di mata engkau itu ada asar daripada zina. Ada bekas-bekas zina. Lalu Sayyidina Anas bin Malik kata apa? Sayyidina Anas kata apa? Hal adakah wahyu masih turun selepas kewafatan baginda? Maka jawab Sayyidina Osman, ini adalah firasatun sadiqah. Ini kurniaan Allah, iaitu firasat yang benar, firasat orang mukmin. Mana firasat itu datang mana? Ilham tu. Ada yang jenis dapat melihat jenis tu. Jadi semua tu hal-hal yang pelik-pelik yang macam tu adalah kurniaan kepada orang soleh. Orang soleh, orang yang arif, dipanggil ahwal. Hal-hal yang tidak datang kepada yang arif itu bukan hal, itu dipanggil khayal. Jaga-jaga, khayal tak boleh digunakan sebagai panduan, tapi hal arifin boleh digunakan sebagai
akan buat. Sebab kita ada waktu kita dapat anak, contohlah anak pertama, kita akan jumpa orang soleh-soleh, minta doakan, minta tahniah lah, gitu dah. Kita tak cari yang tak pergi masjid tu. Kita cari yang Pak Imam je lah. Harap-harap keberkatan dia melimpah kepada anak ni. Kita harap macam tu kesolehan dia, kewarakan dia, keagamaan dia. Jadi kita tak tahu, tapi kita jangka kan macam tu. Begitulah orang soleh ni, yang bila orang soleh yang arifin, bila dia tidak ada hijab dengan Allah, maka ada keberkatan sehingga dia boleh memandu orang yang tak perasan ada dosa. Seperti mana keluar kot Sayyidina Osman Al-Affan tadi, di mata kau ada asal zina, ada bekas dosa zina. Makna bila dapat macam tu, terus bertaubat kepada Allah. Kita yang tak bertaubat ni tak nampak apa dosa pun, walaupun bertahun-tahun biasa aja. Maka dosa tu hijab, berat rohani kita nak bersimpuh di hadapan keagungan Allah ni berat. Semalam malam tak mampu, tambah hari ni kena fokus, bukan COVID, kes daging tak apa nak clear tu. Yang daging apa, daging ais tu kan, dia bukan semuanya tak halal. Dia ada yang halal, ada yang saluran yang tak halal. Bukan diri daging tak halal, tapi asbab yang tak halal. Asbab dia tak sembelih, tak melalui jalan sembelih. Daging tu daging lembu juga. Yang datang kenguru tu wallahualam. Tapi kalau dah kenguru okey juga, sebab kita tak kita makan kenguru kan. Cuma kita tak tahu. Baik, bukan okey itu halal, tidak dah kita termakan. Nah, kalau daging kenguru. Tapi kesimpulan cerita dia, nak kata halal tak ada punca, nak kata haram sungguh tak ada bukti. Maka dia duduk di mana? Syubhah. Dia duduk di syubhah. Bila dia di syubhah, kita berasa mana? Kalau kata kita berasa haram, jangan makan, jadi haram tu. Kalau kita berasa halal, boleh makan. Atas kita. Kalau orang datang tu haram tu, mana bukti dia? Dia tunjuk. Tak boleh. Benda yang tak jelas, tak hukum, tak boleh kita ikut. Tak boleh dibuat sebagai hukum. Tapi dah datang, dah bercampur yang sembelih dengan tak sembelih bergaul, maka kita ambil jalan syubhah. Bila syubhah berasa bimbang di hati dia, nak haram tak boleh makan. Jangan makan. Tapi kalau berasa tak ada apa, berasa macam lagi halal dia, berasa kuat lagi halal, makan. Macam tu kan. Tapi sebaik-baiknya perkara yang syubhah ni termasuk perkara yang manhi, yang ditegah. Yang manhi, yang ditegah. Yang haram jelas dah tentu dah. Yang apa? Yang syubhat, yang maksiat, supaya benda-benda ni suci. Rohani yang kita ni dapat nur. Setiap amal kebajikan yang kita buat, di sana ada barakah dah. Itu yang pahala-pahala tu. Pahala tu dapat bila? Kita akan dapatlah syurga nanti. Tapi di sini dipanggil kelu-kelu dia. Tenang, hidup senang. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Tuhan kata dah, sesungguhnya rahmat Allah hampir dengan orang yang buat kebajikan. Maknanya kalau kita ni tadi semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, contoh qada yang fardu jaga subuh segala yang ditegah dah, hidup hati kita rasa tenang. Tapi kalau kita langgar, tak ketahuan, kita rasa resah, tak tenteram, maka kita kena apa? Kita kena yakin setiap kebajikan yang kita buat sesungguhnya ada rahmat Allah. Dan yang bergantung dengan segala adab mereka itu dalam tasawuf ni, dia bergantung dengan beberapa adab mereka itu dan amalan mereka itu. Maka ada adab amalan ni, ada adab dengan amalan, ada adab dengan guru, ada adab, beberapa adab yang dibahas dalam tu dengan mujahadah, adab bermujahadah, adab riyadhah dia. Biasanya tuan-tuan, guru-guru yang memimpin
bukan di sini. Nah, kita tak jumpa tempat di luar. Hal kerohanian dalam jalan tasawuf ni, dia mesti lalui mujahadah berpuasa 3 tahun berturut-turut illa muhramat, kecuali hari-hari yang diharam puasa. Bukan dia terpaksa, tapi itulah jalan yang ditempuh. Dibagi kaedah as-Saziliyah. Nah, dia kena puasa 3 tahun berturut-turut. Baik, 3 hari lebih tu kan. Puasa hari, puasa yang kita boleh puasa, tapi buka puasa ni jangan tak ada mu, tak ada ni. Itulah kita punya puasa dah tenang. Supaya di sana lahir rohani yang mendapat kurniaan, bisa dapat taufik dan hidayah sebagai mursyid nak memimpin 3 tahun berat tu. Bagi kita berat kan. Tapi depa beristiqamah. Kerja depa apa dia? Wazkurullah katsira, banyak berzikir. Tapi tasawuf ada. Sebab kalau tadi ada tasawuf di dalam zikir, walaupun katsira, haba'an mansura, dia jadi debu-debu yang terbang gitu ya, dia tak buat pada makam. Dah risau kan? Baik. Faedah dan tersebut dalam Jauharul Fikhi, bermula sebab dinamakan ilmu ini ilmu qalbi. Panjang tu, wallahu a'lam bissawab. Kita ni makin teruk PKP ni, makin kuih tak ada kuliah pun lepas ni. Macam tu kan. Jadi kita berhenti faedah tu dan tersebut dalam Jauharul Fikhi, kita akan bahas kemudian. Jadi fahamlah sedikit sebanyak pada malam ni. Belum lagi tasawuf. Kalau kita puasa Ramadan Isnin Khamis, puasa waktu terang awal 3 hari, hujung 3 hari, dan puasa Rejab, Syaban, Ramadan, belum lagi tasawuf. Kalau hati kita belum bersama dengan Allah, itu tasawuf ni bukan pada amalan, tasawuf ni pada hubungan hati dengan Allah. Belum tasawuf lagi kalau 1 hari 1000 kali selawat, kalau 1 hari 1000 kali la ilaha illallah, 100 rakaat kita sembahyang, belum tasawuf lagi. Tasawuf bukan bicara hak tu. Tasawuf bicara bagaimana yang hak 1 rakaat itu dengan Allah. Adakah dia buat tadi kerana nafsu dia tak mau masuk neraka, nak masuk syurga, maka dia boleh buatlah ibadah tu. Itu kan nafsu dia, bukan tasawuf. Tasawuf ni ihsan itulah, anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka ma ghaib la ghaib, tidak yang lain. Itu tasawuf. Baik, kita berhenti di sini. Jadi kita fahamlah tasawuf itu apa. Mudah-mudahan jadi panduan, mudah-mudahan jadi satu pengertian mengapa tasawuf itu perlu kita belajar, kerana dia menghubungkan kita dengan Allah. Yang lain tidak menghubung kita dengan Allah. Sekadar kepuasan hati dan nafsu. Kita puas hati dengan ibadat kerana kita nafsu kita. Kita puas hati dengan ilmu akidah kerana nafsu kita. Tasawuf tak ada nafsu. Sebab itu tasawuf ada bahas di sana yang agak berbeza apa yang dibahas dalam fiqh dan dalam usuluddin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan salihan wa tawbatan taqabbalan. Allahumma ya Rabbi bil ikhlas khalis qulubana min asyirki wal 'asyan haqqan khalasa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.